Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 73,206 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 3,860 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,666 anggota. PDRM juga telah mengenakan 134 sekatan jalan raya, rentas sempadan negeri dan di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 188,804 kenderaan berbanding 194,450 kenderaan pada hari sebelumnya. PDRM telah menahan dan mereman 94 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 77 individu di atas kesalahan pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB, termasuk 7 kompaun di sekatan jalan raya. Hari ini merupakan hari terakhir PKPB dan PDRM akan mengenakan pelan tindakan baru sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP yang akan bermula besok sehingga 31 Ogos 2020. PDRM akan menarik balik semua sekatan jalan raya rentas sempadan negeri bermula 10 Jun 2020. Mana hari ini adalah hari terakhir untuk sekatan jalan raya rentas negeri, kerana besok bermulalah kebenaran untuk rentas negeri. Jadi tidak ada keperluan lagi walau bagaimanapun untuk kes-kes lain seperti ops benteng, kes tentang sekatan untuk memantau jenayah dan sebagainya, jenayah lain akan tetap diteruskan oleh pihak PDRM seperti biasa. Selepas ini, PDRM akan menumpukan kepada pematuhan SOP, sama ada di premis perniagaan dan kawasan awam, dan juga melalui pasukan petugas khas pematuhan PKPP di daerah yang melibatkan agensi yang berkaitan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Rela dan APM. Jadi fokus selepas ini lebih kepada pematuhan SOP, sama ada di pusat membeli belah ke, pasar malam dan setiap tempat yang telah pun kita luluskan dan telah pun kita tetapkan SOP yang ketat. Mengenai berita palsu, sehingga 9 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih dalam siasatan, manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tiada pertambahan kertas siasatan baru yang dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh 2 minggu lepas, yang menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat telah meningkat akan kepentingan tidak berkongsi berita palsu. Sebanyak 326 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas PRP, KKMN
yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Orang ramai sekali lagi diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Pastikan kesahihan berita sebelum menyebarkan. Mengenai sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,817 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Semalam, sebanyak 37 operasi sanitasi yang meliputi 28 zon di 10 buah negeri, antaranya Sabah 12 operasi, Sarawak 8 operasi dan Johor 6 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 9 Jun 2020, sebanyak 147 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 150 pada hari sebelumnya, yang mana 15,023 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 109 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Sejak 3 April 2020, seramai 51,347 rakyat Malaysia pulang dari luar negara dan telah pun dikuarantin wajib, dan sehingga hari ini 41,509 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mulai besok 10 Jun akan bermulalah kuarantin wajib 14 hari di kediaman sendiri setelah mendapat keputusan negatif daripada saringan swab test yang dibuat setibanya di lapangan terbang. Oleh itu, pusat kuarantin di hotel akan mula ditutup. Mengenai barang keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan barangan di 918 premis perniagaan, termasuk 731 di peringkat peruncit, 159 di peringkat pemborong dan 28 di peringkat pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan bahawa bekalan barangan makanan basah dan sebagainya adalah mencukupi. Oleh itu, sekali lagi saya ingin menasihatkan supaya orang ramai tidak bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan sepanjang musim perayaan dan seterusnya, kerana bekalan makanan dijamin mencukupi. KPDN HEP juga telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan khas mengenai pematuhan SOP PKPB. Semalam, daripada pemeriksaan KPDN HEP mendapati 2,200 premis mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebanyak 140 premis telah diberi nasihat dan 27 premis lagi diberi amaran atas ketidakpatuhan SOP. Kerajaan sekali lagi ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Dan seperti biasa,
saya ingin mengingatkan supaya ketika membeli belah, cubalah tidak membawa anak kecil dan juga warga emas bersama. Mengenai tapak binaan, CIDB telah membuat pemeriksaan kumulatif sebanyak 7,083 tapak binaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 1,444 tapak binaan telah patuh SOP yang telah ditetapkan, manakala 317 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 12 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 5,310 tapak binaan tidak beroperasi. Hari ini beberapa keputusan mesyuarat telah pun dibuat. Mesyuarat khas hari ini membuat keputusan untuk membenarkan pembukaan semula surau-surau di pusat membeli belah dan juga di kawasan rehat dan rawat. Kita tahu rentas negeri telah pun dibenarkan mulai besok. Saya percaya ramai yang akan melakukan perjalanan jauh. Jadi surau di R&R akan dibuka. Begitu juga di shopping kompleks. Sudah ramai pengunjung-pengunjung shopping kompleks dan mereka mengadu surau-surau masih lagi ditutup. Jadi mulai besok semua surau-surau di shopping kompleks atau pusat membeli belah dibuka. Walaupun ianya tetap tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan, dan kepada mereka yang ingin menunaikan ibadat solat di surau-surau perlulah mengamalkan disiplin diri dengan penjarakan sosial dan lain-lain SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Agama. Gerai-gerai di R&R juga dibenarkan beroperasi. Selain pada gerai makan, banyak gerai-gerai jualan lain, barang-barang kering dan sebagainya. Kita juga membenarkan untuk mula beroperasi mulai besok. Mesyuarat khas juga bersetuju apabila kita menerima rayuan daripada restoran-restoran, gerai-gerai makan, begitu juga kedai-kedai runcit, kedai-kedai 24 jam dan sebagainya, kerana perniagaan mereka setakat ini hanya dibenarkan buka hingga pukul 10. Oleh itu, mesyuarat khas telah bersetuju untuk membenarkan restoran, gerai-gerai makan dan semua perniagaan menjual makanan, outlet yang menjual makanan ini untuk beroperasi sehingga jam 12 malam. Namun harus ditegaskan penjarakan sosial dan SOP yang telah pun ditetapkan sebelum ini perlu dipatuhi sepenuhnya. Kedai-kedai serba nikah dan runcit yang dulunya beroperasi 24 jam, kini kita benarkan beroperasi sehingga 12 malam. Bukan lagi 24 jam. Banyak kedai-kedai convenience store yang dulunya 24 jam. Sekarang ni pukul 10. Kita benarkan tambahan masa 2 jam sehingga pukul 12 malam. Mesyuarat hari ini juga menerima permohonan berkenaan pembukaan zoo. Kerana telah pun ditutup. Pihak zoo negara bersama zoo-zoo lain telah pun membangunkan SOP bersama, dan mesyuarat khas telah pun bersetuju untuk membenarkan pembukaan semula zoo pada 10 Jun 2020 tertakluk pada SOP yang telah pun dipersetujui. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Seruan saya, amalkan disiplin diri ataupun kawalan kendiri untuk pastikan terus selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Soal Dato' Sri, mohon penjelasan Dato' Sri berkenaan pengumuman Perdana Menteri yang memaklumkan bahawa sempadan negara masih ditutup. 2 minggu sebelumnya, Dato' Sri ada mengeluarkan SOP dari MKN atau NAKMA berkenaan dengan kemasukan warga asing. Dan saya ingin
minta kepastian berkenaan adakah sempadan negara ditutup untuk semua rakyat Malaysia, dan yang kedua, sempadan negara ditutup bermaksud tiada individu umum dapat keluar atau masuk Malaysia mengikut semua pintu kedatangan antarabangsa. Namun pintu keluar antarabangsa melalui beberapa pelabuhan di Johor Bahru masih berjalan seperti biasa. Dan soalan saya yang ketiga, terdapat pertanyaan berkenaan permohonan kebenaran keluar negara daripada rakyat Malaysia atas tujuan pendidikan dan perniagaan. Adakah kerajaan akan memberi kelonggaran kepada mereka? Okey. Polisi kita tetap sama, iaitu hanya warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara yang dibenarkan masuk ke negara kita. Itu saja. Ya. Dan pintu sempadan kita masih ditutup untuk warga-warga asing. Ya, untuk warga negara Malaysia itu yang kita boleh masuk. Kalau dulu kuarantin wajib selama 14 hari. Dan sekarang ni kita buat kuarantin di rumah mulai besok. Tetapi untuk warga negara asing masih tidak dibenarkan. Ya, kecuali para diplomat, expatriate dan juga peserta Malaysia My Second Home, Malaysia sebagai rumah kedua. Yang itu kita beri sedikit pengecualian kerana mereka tinggal di sini. Diplomat datang ke sini, mereka tinggal di Malaysia. Begitu juga My Second Home, mereka ada rumah sendiri di sini, mereka tinggal di Malaysia. Jadi yang itu kita benarkan dengan SOP yang ketat seperti rakyat Malaysia jugalah, iaitu mereka bila masuk perlu di kuarantin secara wajib, dan mereka juga perlu membuat permohonan melalui Jabatan Immigration Malaysia. Dan bagi rakyat kita yang nak keluar negara, memang kita juga menutup pintu kepada rakyat kita untuk keluar negara. Tetapi kita mempunyai banyak permohonan. Misalnya pelajar yang terpaksa pulang ke universiti mereka di luar negara untuk mengambil peperiksaan, ya, ataupun kes-kes lainlah, kes-kes tertentu. Jadi kita bersetuju untuk membenarkan kes-kes khas seperti ini untuk keluar negara, tetapi tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Immigration. Maknanya mereka mesti mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Immigration terlebih dulu. Di pintu masuk kita di Johor Bahru sebenarnya masih lagi kita tutup kepada warga asing. Yang boleh balik ke Malaysia adalah warga Malaysia daripada Singapura untuk balik ke Johor Bahru, ke Malaysia dan sebagainya, yang perlu juga menjalani proses kuarantin wajib 14 hari sebelum ini. Ya. Jadi tidak lagi timbul isu kita membuka pintu negara kita kepada warga asing. Belum lagi. Setakat ini, kes-kes tertentu saja yang kita benarkan. Datuk Seri, bagaimana dengan Pusat Seni Lukis dan Muzik? Adakah boleh beroperasi semula esok? Belum lagi. Ya, saya rasa pusat muzik dan sebagainya tidak termasuk di dalam yang kita benarkan. Ya. Ataupun setakat hari ini yang saya ingatlah. Tapi saya tak tahu. Saya rasa tidak lagi. Muzik, galeri seni dan sebagainya belum lagi. Tapi insya-Allah kita akan pertimbangkan perkara ini apabila kita sudah pun memberi kebenaran kepada museum. Jadi kalau nak pergi lawatan ke pusat seni dan sebagainya di bawah Kementerian Pelancongan, insya-Allah kita akan pertimbangkan. Insya-Allah hari tadi Kementerian Pelancongan ada membentangkan SOP dan juga perkara-perkara yang perlu dibuka di bawah Kementerian Pelancongan. Pada dasarnya kita bersetuju, cuma beberapa perkara perlu diperhalusi. Jadi mungkin hari Khamis nanti mereka boleh bentangkan mengenai Pusat Seni Lukis dan sebagainya. Ini Balai Seni Lukis Negara misalnya, Balai Seni Lukis Negara. Tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh buka, tapi SOP-nya perlu dibentangkan oleh Kementerian Pelancongan dulu. Saya jangka mereka akan bentang pada hari Khamis yang akan datang ini. Selamat datang Dr. Seri. Baru-baru ini seramai 56 anggota ATM ditarik kembali dari bertugas di Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar.
Bangladesh keruan COVID-19. Memandangkan penugasan mereka ditarik kembali, bagaimana status pengoperasian Hospital Medan berkenaan ketika tempoh ini dan adakah ia dihentikan atau masih beroperasi? Dan jika masih beroperasi, siapa yang ambil alih hospital berkenaan? Dan soalan seterusnya saya, semalam pasukan National Task Force telah menahan seramai 269 parti di perairan Langkawi. Namun yang kurang enak didengarnya, ada dakwaan setengah pihak mengatakan kawalan perairan negara kita begitu longgar. Mungkin komen Datuk Seri sendiri. Okey, operasi Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar ditamatkan operasi tersebut. Tidak ada lagi kerana 56 anggota kita telah pun dipanggil pulang ketika COVID-19 mula melanda. Mengenai kemasukan Rohingya ke pantai kita, memang benar PAT telah pun membuat statement semalam. Memang benar ada kemasukan, tetapi modus operandi mereka lah yang kadang-kadang menyusahkan kita. Ya, kita kena berada di tempat penguatkuasa kawasan sempadan ini. Apabila sebelum mereka masuk ke perairan kita, mereka telah pun menebuk bot mereka. Dan mereka charge masuk ke dalam negara kita dengan bot yang telah pun rosak enjinnya, telah pun masuk bot dimasuki air dan sebagainya. Dan bila mereka memasuki perairan kita, mereka 53 daripada mereka terjun ke laut. Jadi kita tidak mempunyai banyak pilihan. Sama ada kita nak membiarkan mereka mati di laut ataupun kita selamatkan atas dasar kemanusiaan. Saya percaya ramai yang menganggap kenapa kita terlalu baik. Tapi atas dasar kemanusiaan, takkan kita nak lihat anak-anak kecil, orang tua dan sebagainya mati di dalam laut di depan mata kita tanpa kita selamatkan mereka. Tetapi kita telah pun membuat keputusan bahawa kita tidak akan benarkan mereka berada di negara kita, dan kita telah minta supaya Kementerian Luar, kita akan minta Kementerian Luar untuk berbincang dengan negara Bangladesh. Kalau yang datangnya daripada Cox's Bazar, lari daripada Cox's Bazar, kita akan hantar balik mereka. Dan mungkin kita akan minta supaya mereka ditempatkan di Pulau Basan di Bangladesh, iaitu kawasan penempatan baru yang Bangladesh, Kerajaan Bangladesh bina khusus untuk menempatkan Rohingya ni. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita minta supaya kerajaan kita, Kementerian Luar berbincang dengan pihak UNHCR ni, supaya kalau boleh kita hantar mereka ke negara ketiga. Banyak negara-negara dunia yang mempersoalkan tentang bagaimana Malaysia menguruskan Rohingya ni. Ada negara yang kononnya mengatakan kita tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita minta mereka terimalah. Kita minta Kementerian Luar berbincang dengan negara-negara ketiga ini supaya mereka menerima pelarian Rohingya ni daripada Malaysia. Dan mereka juga merupakan ahli konvensyen mengenai pelarian 1951. Banyak negara-negara merupakan ahli kepada konvensyen mengenai pelarian. Kenapa nak serahkan kepada kita semata-mata? Mereka patutnya menerima pelarian-pelarian Rohingya ni. Jadi kita tegas kali ini, kita tak boleh menerima lagi kalau boleh, dan kita akan bincang dengan kerajaan Bangladesh untuk hantar balik mereka ini. Dan kalau kita lebih selesa kalau negara-negara dunia, negara-negara ketiga yang merupakan penandatangani konvensyen ini supaya dapat menerima pelarian-pelarian ataupun pelarian Rohingya daripada Malaysia ini. Ya, kita harap kita dapat boleh kita selesaikan. Kalau mereka boleh menerima, maka banyak isu boleh diselesaikan mengenai pelarian Rohingya ini. Dan kepada pelarian Rohingya, janganlah menganggap apabila mereka datang kita akan terima selepas ini. Kita akan hantar mereka balik. Kalau tidak ke Cox's Bazar pun, sekurang-kurangnya boleh hantar balik ke tempat kawasan baru yang diwujudkan oleh kerajaan Bangladesh tadi.
Okay, Datuk Seri, soalan saya, CEO Rapid Rail hari ini mengumumkan peraturan penjarakan sosial di tren Rapid KL tidak diguna pakai lagi. Adakah ini semua terpakai juga untuk pengangkutan awam yang lain? Rapid KL buat keputusan Rapid Rail. Rapid Rail ni tidak ada kuasa untuk mengubah dasar ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kerajaan menetapkan perlu ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam rail mana-mana, mereka tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengubah apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kalau mereka ingin membuat sebarang perubahan, mereka perlu memohon daripada MKN untuk membuat sebarang perubahan. Bukan tiba-tiba umum mengikut apa yang mereka rasa perlu umum. Kita faham masalah mereka apabila social distancing dilaksanakan, terdapat pengurangan dari segi jumlah penumpang. Ini meningkatkan kos mereka. Kos ini bukan saja di peringkat rail, di peringkat kereta api, MRT, LRT dan sebagainya, tetapi juga pesawat penerbangan. Apabila kita menghadkan 66% saja pesawat ini boleh membawa penumpang, mereka juga mengalami kerugian. Tetapi kita faham dan kita sedang bincang perkara ini. Tapi jangan mereka membuat keputusan sendiri tanpa merujuk pada kerajaan, kerana ini adalah tindakan yang salah. Jadi bukan atas kebenaran kita, bukan atas kebenaran mesyuarat khas menteri sekalipun ataupun mesyuarat khas MKN. Tidak ada keputusan kita buat. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.